So sebelum tu kita kena kenal dulu siapa Saifuddin Mahmud Qutuz ni. Dia ni waktu dia kecil ni sebenarnya dia bermula sebagai seorang hamba. Kemudian dia dibeli oleh seorang ulama dan dibesarkan oleh seorang sultan ulama, seorang raja ulama yang bernama Izzuddin Abdis Salam. Izzuddin Abdis Salam ni bukan calang-calang, dia ni satu ulama besar pada waktu itu dan dia setiap hari dia akan berceramah tentang jihad. Dia nak mendidik satu pendirian masyarakat pada waktu itu tentang Asrul Futuhat yang kerap kali dilakukan oleh Khilafah Umayyah dan juga Khulafatul Rashidin. So kemudiannya Saifuddin Mahmud Qutuz ni dia membuat keputusan untuk berperang. Dia tak nak bayar ufti kepada tentera Mongol, dia tak nak serah diri kepada tentera Mongol. So apabila dia membuat keputusan untuk berperang ni, Kit Buka ni bersama dengan 10,000 tentera ni, dia pun mara ke arah Palestin sebab dia dapat tahu, dia dapat satu intelligence mengatakan bahawa tentera Baibas, iaitu seorang panglima yang kemudiannya dilantik oleh Saifuddin Mahmud Qutuz ni untuk pergi ke arah Acre. Acre ni berhampiran juga dengan Damascus ataupun Jerusalem pada waktu itu. So kemudian diorang ni intercept dekat situ, berlakulah Perang Ain Jalut. So Baibas ni atau nama sebenar dia adalah Ruknuddin. Dia mengarahkan tentera Islam pada waktu itu untuk memanah tentera Mongol ini dan berundur perlahan-lahan. Tujuannya untuk dia rejoin baik dengan tentera yang berada di lembah Ain Jalut yang diketuai oleh Saifuddin Mahmud Qutuz ni. So berlakulah panahan ke atas tentera Mongol. Pada waktu ini tentera Mongol ini ada 12,000 orang. 10,000 tentera Mongol dan 2,000 daripada tentera Kristian, tentera Crusade yang memang dah dendam lama dengan tentera Islam ni lah. So tentera Mongol yang terdiri pada Georgian dan Armenian ni, diorang ni dah tahu keadaan Jerusalem pada waktu itu. Diorang ni sangat pakar dan diorang ni lead tentera Mongol pada waktu itu. So diorang bergerak sampailah berada di lembah Ain Jalut ni. So di lembah Ain Jalut ni, tentera Mongol melakukan serangan pertama ke atas flank kanan orang Islam dengan sangat hebat sehingga tentera Islam berada di flank kanan ni hampir musnah. Kemudian Baibas yang berada di flank kiri, dia hantar reserve army untuk bantu, untuk tolong tentera Islam berada di flank kanan. Kemudian keadaan mula stabil. Kemudian pada waktu ini tentera center orang Islam dan tentera flank kanan serang habis-habisan tentera Mongol sehingga tentera Mongol ni diorang buat satu taktik perang yang dipanggil sebagai Feint Retreat. Feint Retreat ni adalah satu taktik perang yang sangat famous dalam Ancient War. Khalid Al-Walid juga famous dengan taktik perang ini, tapi disebabkan oleh pengalaman yang cukup banyak oleh Saifuddin Mahmud Qutuz dan juga Baibas ni, diorang arahkan tentera diorang cakap, hang jangan pandai-pandai nak bergerak ke depan, hang tunggu sampai diorang serang balik. So pada waktu itu tentera Islam tak termakan umpan Feint Retreat ni dan juga diorang tunggu tentera Mongol untuk mara pula ke depan. So berlaku sekali lagi serangan oleh tentera Mongol. Mereka mula serang di bahagian flank kiri tentera Islam pada waktu itu. Planningnya adalah untuk encircle orang Islam daripada bahagian kiri hinggalah pergi ke bahagian belakang, tapi planning ini tak berjaya disebabkan pada waktu itu tentera Islam sangat-sangat moralized dan motivated sebabkan pada waktu itu Saifuddin Mahmud Qutuz ni dia jerit wa Islamah, dia jerit-jerit ni sampai orang Islam pada waktu itu sangat semangat. Diorang serang habis-habisan tentera Mongol sehingga akhirnya tentera Mongol ni tinggal last reserve line ni je. So Kit Buka ni hantar last reserve line ni untuk mara ke depan dan dia juga turut join perang tu. Waktu itu dalam skirmish tu Kit Buka ni telah mati dan tentera Mongol ni mula hilang arah dan akhirnya di dalam perang Ain Jalut ni tentera Islam Mamluk ni berjaya memenangi perang ke atas tentera Mongol. So ini adalah satu perang yang berjaya menyelamatkan tentera Islam dan umat Islam pada waktu itu. Dan juga ada setengah sejarawan bagi tahu di dalam perang ini katakanlah kalau orang Islam kalah, sebenarnya next target tentera Mongol ni sebenarnya adalah orang Kristian sebab diorang dah berjaya encircle Rome pada waktu itu. So ini adalah satu perang yang sangat penting, satu perang yang berjaya menyekat kemarahan tentera Mongol ini. Sekian saja dahulu. Assalamualaikum.